Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya ramai penduduk di Felda ni yang Allah pilih datang sembahyang berjemaah banyak ni je. Ya, padahal Allah baru je bagi peringatan bumi kita dilanda banjir. Allah ingatkan hamba-Nya agar mereka dekat dengan Allah, jangan jauh dengan Allah. Ya, jangan kita engkar perintah Allah. Ingatlah sembahyang jemaah ni perintah Allah. Allah suruh datang sembahyang berjemaah. Allah suruh ramaikan datang ke masjid supaya sama-sama sembahyang berjemaah, memohon kepada Allah, minta doa kepada Allah. Doa ni astajib lakum, minta kepada Allah. Ya Allah, kami ni bodoh, pandaikanlah. Kami ini jahat, solehkanlah. Kami ni banyak dosa, ya Allah, ampunilah. Ya Allah, Tuhan kami ni banyak penyakit, angkatkanlah penyakit kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, anak kami ni sibuk je dengan telefon, dengan PUBG dia, dengan TikTok dia, dengan Facebooknya, dengan motor dia, ke hulu ke hilir. Dia tak mau datang sembahyang berjamaah. Kadang ada yang tak sembahyang, ya Allah. Kau lembutkanlah hatinya, kau terangkanlah hatinya, ya Allah. Dalam hadis menyebutkan waladun solihun, anak yang soleh ni yang boleh menolong mak ayahnya di dalam kubur. Ingatlah, kita ni semua bakal jadi jenazah. Tak lama nanti kita akan dijemput oleh Allah kembali ke rahmatullah, balik ya, bertemu dengan Allah, tinggal di dalam tanah, tinggal di dalam liang lahat, 7 kaki dalamnya, lebarnya 3 kaki. Kita tinggal dalam tu, tak kiralah kita siapa sekalipun, kita banyak harta, banyak dusun, banyak kelapa sawit, banyak tanah, banyak duit, banyak bini lah sekalipun, tetap akan bertemu dengan Allah. Ingatlah, kita ni dekat dunia tak lama pun, tuan-tuan. Ulama bagi tahu dah, kita hidup ni 2 kali ya. Kita keluar daripada perut mak, dari rahim ibu, kita tinggal dekat dunia sampai masa kullu nafsin za'iqatul maut, sampai masa kita mati. Bila kita mati, kita tinggal dalam kubur. Tinggal dalam kubur tu bukan tinggal saja aja, tuan-tuan. Ditanya oleh malaikat Allah, ma kunta ta'bud, siapa Tuhan yang kamu sembah? Kamu semayang tu, Tuhan kamu siapa? Kamu belajar tu, kamu semayang tu, kamu belajar dengan siapa? Kamu angkat tangan tu, kamu ada ilmu tak kamu angkat tangan? Kamu takbiratul ihram tu, syaratnya berapa? Malaikat tanya dalam kubur. Tak kira siapa ya, tuan-tuan, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh malaikat-malaikat Allah di dalam kubur. Manusia semua tak ada lari tentang peperiksaan. Mereka akan ada periksa dalam kubur. Malaikat tanya, siapa nabi kamu? Apa kiblat kamu? Siapa imam kamu? Apa kitab kamu? Ya, akan ditanya dalam kubur. Tak, pasti jumpa malaikat Allah, tuan-tuan. Betul, ulama-ulama ni, orang-orang soleh ni, mereka selalu muhasabah diri. Mereka malam-malam menangis takut kepada Allah. Mereka malam-malam menangis takut kepada Allah. Terutama buka tentang sejarah para sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, Sayyidina Uthman, semualah ulama-ulama mutabak. Mereka ni sahabat-sahabat Nabi ni, mereka dah dijamin masuk syurga. Apa kata Nabi? Umar, Ali, Osman, Abdul Rahman, Abu Bakar, kamu semua adalah ahli syurga. Padahal mereka ni ada nama dalam kitab-kitab Allah, ada nama dalam kitab-kitab hadis. Tapi mereka malam-malam menangis, tuan-tuan ya. Mereka malam-malam menangis. Ingatlah, kita nanti akan bangun daripada kubur. Kita akan berdiri di padang mahsyar 1000 tahun. 1000 tahun kita berdiri di padang mahsyar. 1000 tahun, tuan-tuan. Belum ditanya lagi, belum dihisap lagi. Ditanya, kita berdiri tu 1000 tahun. Lepas tu kata ulama, di padang mahsyar kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula ditanya, wahai fulan anak si fulan, ke mana kamu habiskan umur kamu daripada 15 tahun sampai kamu mati? Wahai pula anak si fulan, ke mana kamu habiskan masa kamu daripada umur 15 tahun sampai kamu mati? Wahai pula anak si fulan, kamu ke mana kamu habiskan tentang harta-harta kamu sampai kamu mati? Harta kamu tu kamu buat apa ya sampai kamu mati? Ingatlah tuan-tuan, kita ni semua bakal jadi jenazah. Orang akan mandikan kita, orang akan kapankan kita, orang bawa kita datang masjid, duduk depan ni, baring depan ni, orang sembahyangkan jenazah ke atas kita. Orang pikul jenazah kita, orang bawa di tanah perkuburan, orang letak dalam tanah, orang tinggalkan kita dalam tu, kita tinggal seorang-seorang dalam tu. Tinggal seorang-seorang.
tuan-tuan. Yang selamat dalam kubur ni apabila mereka banyak kumpul amal soleh. Yang selamat dalam kubur ni apabila mereka ada 3 benda, kata ulama. Ni dalam hadis kata Nabi SAW, apabila meninggalnya anak Adam, maka terputus segala amalan. Yang boleh tolong di dalam kubur, yang selamat dalam kubur apabila mereka ada anak yang soleh, waladun solihun, anak yang soleh. Yang kedua, sedekahun wa jariyah, sedekah jariah apabila mereka banyak menyalurkan hartanya pada jalan Allah. Yang ketiganya, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat apabila dia banyak menyampaikan ilmu kepada orang lain dan orang itu beramal dengan ilmunya, maka dia beruntung di dalam kubur. Baiklah tuan-tuan, tadi baru mukadimah, aku nak ta'aruf dalam Islam, maka tuan-tuan kenal siapa yang bercakap di depan ni, siapa yang selalu tengok di YouTube, di TikTok, di IG, di Facebook, ya. Yang kuliah yang bernama Ustaz Nahak Afandi, akulah tuan-tuan, ya. Aku bernama Nahak Afandi bin Ghazali. Umur aku 50 tahun. Aku tinggal di Selangor, bukan tinggal di Kemaman, bukan tinggal di Pahang. Perjalanan nak datang sini lebih kurang dalam 5 jam. Tinggal di Selangor di satu madrasah Darul Atiq. Madrasah Darul Atiq ni kami ada anak yatim, kami ada orang susah, ada mualaf, ada orang gila. Kami ada jaga orang gila lebih kurang dalam 8 orang. Dulu ada 18 orang kami jaga orang gila, mereka dah meninggal dunia, maka tinggallah 8 orang. Dan ada anak-anak yatim, ada anak luar nikah kami bela, kami jaga daripada baby dah besar macam ni pun ada. Tentu anak luar nikah kami jaga dia sebab ahli keluarga tak suka dan tak mahu jaga mereka sebab anak luar nikah. Maklum je lah tuan-tuan, ya. Tapi kena ingat, anak luar nikah ni dia tak salah, yang salahnya mak bapaknya tuan-tuan, ya. Lepas tu kita jangan hinanya, kita jangan keji mereka. Tuan-tuan, ya, kita didik mereka supaya mereka hafal Quran, kita didik mereka agar mereka jadi orang alim, ya. Tapi ingatlah, orang ahli zina sekalipun, peminum arak sekalipun, dia buat dosa besar lah apa sekalipun, tapi apabila dia minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan dosanya. Yang Allah tak ampun ni apabila orang yang mensyirikkan Allah, orang yang menduakan Allah. Ingatlah, ya. Dan sekolah kami ni belajar 2 sesi, belajar hafal Quran dan belajar alim. Alim ni belajar kitab lah tuan-tuan, kitab kuning, kitab lama, ya. Kitab Iqna, Bakhrul Mazi, kitab Darussamin, kitab Risalah Tauhid, kitab Bujairimi, kitab banyaklah kitab lagi, kitab kuning. Bila itu tentang sedikit latar belakang aku, tentang latar belakang tuan-tuan, ya. Jadi insya-Allah malam ni tazkirah kita bab perihal bab solat tuan-tuan. Solat ni banyak orang tak mengaji bab solat, ya. Dalam kitab Risalah Tauhid mengatakan apabila mereka nak menyembah Allah, mereka kena kenal Allah. Dan apabila mereka nak kenal Allah, mereka kena kenal diri. Lepas tu bila kita kenal diri, lepas tu diri ni, hamba ni 4 sifat. Hamba ni dia bodoh. Kita ni bodoh tuan-tuan. Janganlah tunjuk kita ni hebat. Kita ni bodoh, ya. Asalnya kita bodoh, kita tahu, kita akan nak bodoh kembali. Lepas tu kata ulama, apabila dia menuntut ilmu, dia makin lama menuntut ilmu, dia makin bodoh. Makin lama menuntut ilmu, dia makin tak tahu. Kenapa makin tak tahu? Dia nak tahu. Ni perihal orang menuntut ilmu. Tapi orang sekarang tak ada, baru belajar dekat YouTube 2 jam, belagak dah macam jadi ustaz lah tuan-tuan, ya. Baru dengar ceramah 1 jam, hebat dah, ya. Dia dah mengaku dia alim. Orang alim ni, orang berilmu ni, lagi dia alim, lagi berilmu, dia lagi tawaduk, dia lagi merendah diri tuan-tuan. Inilah orang alim. Dia seboleh-bolehnya orang alim ni, bukan seboleh-boleh, orang alim ni orang tak tahu dia alim, tuan-tuan. Dan dia pun tidak mahu menunjukkan dia alim. Ni tak ada, baru belajar dekat Yaman 5 tahun dah belagak lah, ya. Dah tunjuk ke orang, anak ni Al-Hafiz belajar di Yaman 5 tahun, ya. Tak payah cerita ke orang kita ni ada ilmu, dia diam ni tuan-tuan, ya. Dia orang alim ni, dia tawaduk, dia merendah diri tuan-tuan. Inilah orang alim. Lepas itu sifat hamba ni dia 4. Pertama dia bodoh, keduanya dia hina. Kita ni hina tuan-tuan, daripada air mani yang kotor. Janganlah kita belagak sangat dengan Allah tuan-tuan, ya. Orang yang tak datang masjid tu, dia dengar azan, rumah dekat masjid, dia belagak tuan-tuan, takabur dengan Allah tuan-tuan, ya. Dia belagak dengan Allah, padahal rezeki Allah dia makan, ya. Nikmat Allah dia terima. Fa bi aihi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang mana yang kamu dustakan? Nanti Allah tanya dalam kubur. Nanti Allah tanya di padang mahsyar, aku bagi kau nikmat mata, kau buat apa dengan mata kau? Aku bagi kau nikmat kaki kau buat apa? Kau pergi ladang, ya. Masjid kau tak pergi, Allah tanya di padang mahsyar. Aku bagi kau nikmat tangan, kau buat apa yang dengan tangan kau? Allah tanya tuan-tuan. Allah tanya di padang mahsyar, satu persatu ditanya di padang mahsyar, tak kira siapa dah, semua orang tak lepas. Di padang mahsyar, nafsi-nafsi, engkau, aku. Untuk berkat dalam hadis kursi,
Nabi-nabi semua tuan-tuan, termasuklah malaikat Allah, termasuklah jin Islam. Dia kata apa? Wahai Allah, maafkan aku. Wahai Allah, ampunilah aku. Wahai Allah, maafkanlah aku. Ampunilah aku. Semua manusia, termasuklah jin Islam, termasuklah malaikat Allah. Berbeza seorang manusia yang bernama Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad ni dia cakap apa? Ya Allah, rahmatilah umatku, ampunilah umatku. Rahmatilah umatku, ampunilah umatku. Inilah kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nak jumpa Nabi, perbanyaklah selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa nak mimpi Nabi masa sujud akhir tu dalam solat, baca Allahumma bihaqqi sahibi ru'yal haq arinihi bihaq. Ya, maknanya ya Allah, berikanlah aku jumpa dengan orang yang benar, kerana orang yang berikanlah aku mimpi yang benar, kerana aku nak jumpa orang yang benar, tuan-tuan ya. Minta dengan Allah, tuan-tuan ya. Dan perbanyaklah selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu pendapat mengatakan bila kita selawat sekali, maka Allah dan para malaikat selawat dekat kita 10 kali. Kita selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kali, Allah dan para malaikat selawat dekat kita 100 kali. Bila kita selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Allah dan para malaikat selawat kat kita 1000 kali. Bila kita selawat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1000 kali, nanti bahu kita ni berlaga dengan bahu Nabi depan pintu syurga, tuan-tuan ya. Ingatlah kita ni bukan penduduk dunia, tuan-tuan, bukan penduduk Felda Cerol ni, cerol. Ya, kalau orang Kedah kata ceroy, tahu ceroy? Ceroy ni teruk kalau cerol ni lain, tuan-tuan ya. Ceroy ni teruk tuan-tuan ya. Yang tak datang masjid surau ceroy tuan-tuan ya. Ceroy maghrib-maghrib duk layan TV, maghrib tadi aku nak datang maghrib orang azan dah, imam nak sembahyang duk repair kereta bukan orang Islam, orang Islam bersurat, tuan-tuan, berhatan nama Islam ya, mengaku nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku kiblatnya adalah Baitullah, mengaku kitab Al-Qurannya adalah kitab Al-Quran. Orang azan dah sibuk repair kereta tuan-tuan. Ingatlah Allah baru bagi peringatan kepada hamba-Nya, dunia banjir tuan-tuan ya. Jangan sampai nanti Allah tenggelamkan bumi. Bukalah sejarah pada zaman Nabi Nuh, sejarah pada zaman Nabi Yunus alaihissalam, pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu. Untuk bakal sejarah pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada dalam kitab Duratun Nasihin. Pada satu hari Nabi Musa ni datang ke satu Korea, contohlah datang ke satu Felda kampung macam ni. Dia datang, Nabi Musa ni senyum dia, gembira. Nabi Musa tu dah malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Nabi Allah Musa alaihissalam, kampung ni kampung orang semayang. Kampung ni mereka ni taatkan Allah. Tu dia punya tanamannya semuanya baik, binatangnya semua gemuk-gemuk ya. Senyum Nabi Musa. Nabi Musa pergilah hijrah di tempat yang lain, negeri yang lain. 6 bulan yang lalu datang Nabi Musa ke negeri itu, ke kampung itu. Datang Nabi Musa, datang menangis Nabi Musa. Bila Nabi Musa ni menangis, turunlah malaikat Jibril menitik air mata Nabi Musa. Turun malaikat Jibril, wahai Nabi Allah Musa, kenapa kau menitik air mata? Kenapa aku tak titik air mata? Dulu aku datang kampung ni, Allahumma salli ala Muhammad, Allahu Akbar. Kampung ni orang dia semua ceria-ceria. Sekarang aku datang, ramai orang mati. Sekarang aku datang kampung ni, dia punya kampung terbakar. Aku datang kampung ni, binatang banyak mati. Dia punya tanaman, dia punya dusun hangus, terbakar. Kata malaikat Jibril, di hujung kampung ni ada satu telaga. Maka datanglah seorang hamba Allah di kampung ni, dia celup telaga ni, dia minum. Itu kata Nabi Musa AS, kenapa pula dia celup telaga, dia minum, dan kenapa pula Allah marah kat kampung ni? Kata malaikat Jibril, itulah pemuda ni datang di kampung ni, dia celup air telaga ni, dia minum, maka Allah marah. Kenapa Allah marah? Kata malaikat Jibril, pemuda ni orang tak semayang. Bahaya orang tak semayang ni, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Quran. Ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu dihumban? Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Jawab penduduk dalam neraka Saqar ni, dia kata apa? Lam nakum minal musallin. Kami dihumban ke dalam neraka Saqar, bukan kami makan rasuah, bukan kami pukul bini kami, bukan kami menghina jiran kami,
bukan kami merompak, bukan kami buat benda-benda yang haram yang lain. Kami dihumban ke dalam neraka sakar sebab kami tak sembahyang. Nampak tuan-tuan? Jangan tak sembahyang, tuan-tuan. Sembahyang tak boleh main-main mak sembahyang, tuan-tuan. Tapi akhir zaman ramai orang tak sembahyang. Bekerja tak sembahyang, ya, kenduri kendara sampai kadang tak sembahyang, bersukan tak sembahyang, berjalan tak sembahyang. Ingatlah tuan-tuan, sembahyang ni tak boleh tinggal. Dia boleh tinggal sembahyang ni dengan 3 hukum ya. Pertama, boleh tinggal sembahyang apabila dia tertidur. Kedua, dia boleh tinggal sembahyang apabila dia terlupa, termasuklah datang penyakit gilanya. Yang ketiga, dia boleh sembahyang apabila dia tertidur. 3 benda ni je, tuan-tuan. Bab solat ni musafir ke tak musafir ke, tak boleh tinggal sembahyang, tuan-tuan, ya. Kalau dalam musafir dia tertidur, dia qada solat dalam keadaan musafir. Ni bab tentang solat. Dalam hadis kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang. Ni kata Nabi, tuan-tuan, ya. Kena belajarlah bab solat. Angkat tangan tu sunat. Takbiratul ihram tu Allah, bila alif aja halal di luar solat, maka haram di dalam solat. Dalam solat tidak boleh batuk dengan sengajanya. Dalam solat tidak boleh berkata-kata dengan sengajanya. Dalam solat tidak boleh main handphone dengan sengajanya. Dalam solat tidak boleh buat di luar solat dengan sengajanya. Maksud dia boleh melakukan apabila tidak sengaja, tapi kena tengok tidak sengaja itu, tengok dia punya bunyinya berapa kalimat, kata ulama. Lepas tu kena mengaji dalam bab solat, tuan-tuan, ya. Baiklah, malam ni nak kupas bab solat. Tuan-tuan jangan risau, 1 jam aja, ya, sebab pembayarannya 1 jam sahaja, tuan-tuan. Saya minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, aku ambil. Tak bagi, tak apa dah tak bagi. Nak macam mana? Ya, kita jangan bertuhankan duit. Kita hendaklah, ya, sebab tu jangan kita salah akidah, tuan-tuan, ya. Bertuhan hanya Allah. Betul zikir. Afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ni zikir ni, wirid ni, nanti bila berlakunya peperangan kubra Islam kafir, zikir inilah akan berkumandang di udara, tuan-tuan, ya. Kalimat ni, la ilaha illallah, kalimat ni siapa yang beramal setiap hari paling kurang 100 kali, la ilaha illallah, 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 di arash ada satu tiang ni bergegar. Ini hadis sahih, ya. Itu yang kata Allah, wahai tiang, kenapa kau bergegar? Kata tiang di arash, wahai Allah, dekat bumi ada hamba engkau, dia tak pernah tengok engkau, dia tak pernah melihat syurga, tak pernah melihat neraka. Dia menyebut nama engkau, dia beriman dengan engkau. Selagi engkau tak ampunkan dosanya, selagi itu aku bergegar. Ini kelebihan orang menyebut zikrullah, tuan-tuan, ya. Perbanyaklah sebut, tuan-tuan, ya, perbanyaklah sebut. Dan di antara penduduk-penduduk syurga, kesukaannya adalah menyebut kalam-kalam Allah. Inilah kelebihan penduduk-penduduk syurga. Lepas itu kata ulama-ulama sufi, tengok dekat dunia. Kalau dekat dunia ni dia buat perangai-perangai penduduk syurga, itulah ciri-ciri penduduk syurga. Penduduk syurga ni dia suka bertasbih. Penduduk syurga ni dia suka berzikir. Penduduk syurga ni dia suka berkasih sayang, la yarham wa la yurham. Penduduk syurga ni dia suka buat baik. Ya, kata ulama, tengoklah kalau dekat dunia, kalau orang ni suka perangainya macam penduduk-penduduk syurga, seperti penduduk syurga, itu dah ahli syurga, tuan-tuan, ya. Sebab tu nak masuk syurga ni bukan senang. Nak masuk syurga ni susah. Dia ada satu sungai, dia kena mandi, sungai yang bernama Nurul Hayat, iaitu cahaya kehidupan. Apabila dia mandi sungai ini, dia akan sempurna sebaik-baiknya. Dan bila dia buta, dia celik. Bila dia tua, dia muda. Bila dia sakit, dia sihat. Dan itulah dia nak, sebelum nak masuk syurga, dia kena mandi sungai yang bernama Nurul Hayat. Malaikat Allah akan tunggu di depan pintu syurga Allah. Dia akan panggil, dia akan sambut tetamu-tetamu, akan sambut hamba-hamba Allah yang dipanggil, yang dipilih untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok sendiri, sekarang ni akhir zaman, dunia nak kiamat, kita nak masuk masjid kena tulis nama. Kadang setengah masjid bila tak ada nama tak boleh masuk, tuan-tuan. Ini baru masjid. Macam mana tentang syurga Allah? Bila syurga Allah ni kita tak dijemput oleh Allah, tak dijemput oleh malaikat Allah, kita tak dipanggil oleh Allah dan para malaikat Allah masuk dalam syurga,
Kat mana tempat kita tuan-tuan? Ya, kalau tak ada dalam syurga, dalam neraka lah. Sebab itu kata ulama, ni kata hadis sahih daripada Nabi Muhammad SAW, ada daripada Imam Bukhari. Lepas semayang maghrib ni, tuan-tuan semayang di masjid ke, di rumah ke, musafir ke, lepas maghrib, lepas subuh, jangan tinggal baca Allahumma ajirni minan nar ni 7 kali ni, jangan tinggal. Ni hadis sahih tuan-tuan. Siapa baca 7 kali tadi maghrib, seandainya siang tadi namanya ada di pintu neraka, Allah padamkan namanya. Ini kelebihan siapa baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Tapi syaratnya jangan berganjak daripada tempat solatnya. Syaratnya baca dengan hudud. Hudud ni cakap Arab, dengan hadir sebenar-benar minta ampun kepada Allah. Seandainya namanya berada di pintu neraka, Allah padamkan namanya di pintu neraka. Tuan-tuan, ya, jangan main tuan-tuan neraka ni. Tuan-tuan ingat neraka ni macam api tuan-tuan nak pasang kokok lah. Tu, neraka ni nak jadi hitam 1000 tahun, nak jadi biru 1000 tahun, nak jadi warna putih 1000 tahun. Tuan-tuan duk masak Maggi, duk masak tom yam, ya, kita makan ikan siakap tu, masak ikan siakap tu, itu debu api neraka. Itu pun dah dibasuh 7 kali, diletak di gunung, sampai sekarang berasap. Tuan-tuan, ya, janganlah kita dimasuk dalam api neraka Allah. Lepas tu umat Nabi Muhammad ni semua masuk dalam syurga Allah. Yang kekal dalam neraka, ya, adalah umat Nabi Muhammad yang kafir. Jangan kita kafir, tuan-tuan, ya, jangan kita kafir. Ya, tahu kafir? Kafir ni dia menduakan Allah. Ni kafir. Dia faham ni, ya. Ada duit senang hati, tak ada duit susah hati. Ini dia pertuhankan duit, tuan-tuan, ya. Itu dalam solat ni. Allah aja, alif aja, Allah aja, buang dah segala hubud dunia, segala cinta dunia, segala tentang selain daripada Allah, buang. Sebenar-benar ingat Allah saja. Ni bab solat, tuan-tuan, ya. Betul, alif aja. Kalau belajar dalam kitab bab tentang solat, dalam kitab Furu'il Masail, dalam kitab Pati Munati Musalli daripada Syekh Dawud Al-Fatani, iaitu tentang rahsia solat. Bermula yang takbiratul ihram, alif aja, alif dia tak boleh panjang. Tak boleh panjang. Lam tak boleh panjang. Ra kena dimatikan. Ini salah satu syarat takbiratul ihram, tuan-tuan. Salah satu syarat takbiratul ihram, dia ada 10 syarat dia. Kalau solat ni kita tak tahu, syarat pun tak tahu, macam mana kita semayang? Dia dipanggil, kalau kita semayang, kita tak tahu bab solat, dia tak tahulah tentang bab solat, dia dipanggil iman taklid. Tahu iman taklid? Iman taklid ni dia ikut orang. Orang semayang, dia semayang. Orang angkat tangan, dia angkat tangan. Orang sujud, dia sujud. Tapi dia tak tahu syarat sujud. Dia tak tahu syarat takbiratul ihram. Dia tak tahu syarat i'tidal. Semayang sah, tapi Allah tak terima, tuan-tuan, ya. Semayang sah, tapi Allah tak terima. Tapi kalau kelebihan orang yang menuntut ilmu ni, dia dalam keampunan Allah. Macam tuan-tuan tengah menuntut ilmu, tuan-tuan salah dia dalam solat, orang ini dia panggil jahil basit. Jahil basit ni dia tak tahu, dia mengaku tak tahu. Kalau yang jenis yang dia belagak ni dengan Allah, ya, dia belagak dengan ulama-ulama, belagak dengan Nabi dan para Rasul, dia bodoh, dia belagak macam orang pandai, dia panggil jahil murakkab. Jahil murakkab ni, contoh, dia tak tahu rumah imam. Orang tanya mana rumah imam, sana pusing roundabout, pergi lorong A, turun lorong B, ni pusing, masuk pusing kampung, nanti jumpa rumah imam. Padahal dia tak tahu. Ni jahil murakkab, tuan-tuan, ya. Dia bodoh, belagak macam orang pandai. Lepas tu kita kena menuntut ilmu, talibul ilmi, talibul rahmah. Penuntut ilmu, penuntut rahmat. Tuan-tuan ni Allahu Rabbi, di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepotong hadis menyebutkan yang berbunyi, sesiapa yang keluar daripada rumahnya, ya, menuntut ilmu atau bersemayang berjamaah, urusan-urusan fi sabilillah, segala debu-debu yang melekat di kakinya, di tubuhnya, di kainnya, dan satu pendapat mengatakan percikan-percikan air hujan terkena di bajunya, nanti di padang mahsyar tubuhnya, ya, bau kasturi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah As-Sajdah, setiap hari Jumaat imam selalu baca, ya, pada hari Jumaat, pagi Jumaat. Makna dia apa? Ya Allah, balikkanlah kami dekat dunia, kami dah yakin, kami nak beramal soleh, tuan-tuan, ya. Baiklah, syarat-syarat wajib semayang ni dia ada 4 perkara. Bila nak semayang kena ada syarat, bukan main semayang, ya, tuan-tuan. 4 perkara. Pertama, Islam. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam kaffah. Kaffah ni keseluruhannya.
Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan Yahudi, Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan Nasara, Islam tidak boleh dicampur adukkan dengan kafir. Islam adalah sebenar-benar Islam. Agar tuan-tuan faham, ini pokok pelam. Pokok pelam, dahan pelam, buah pelam, daun pelam, batang pelam, akar pelam, orang panggil pokok pelam. Tak pernah lagi kita jumpa pokok pelam, buah apple, dahan kelapa, daun anggur, akar rambutan. Tak pernah kita jumpa. Islam macam tu lah. Tuan-tuan, sebenar-benar Islam. Betul, orang yang sebenar-benar Islam ni penduduk syurga semua sebenar-benar mukmin. Tuan-tuan, ni penduduk-penduduk syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia sebenar-benar mukmin, tuan-tuan. Betul, kita ni bukan penduduk dunia, kita ni penduduk syurga. Tuan-tuan kenal Nabi Adam? Nabi Adam, bukan Haji Adam, Nabi Adam. Kenal Nabi Adam? Nabi Adam dia dijadikan pada hari Jumaat. Nabi Adam apabila dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Dan Syekh Ibnu Hajar ni siapa? Syekh Ibnu Hajar ni adalah ulama-ulama sufi dan ulama-ulama muktabar. Ulama-ulama muktabar. Syekh Ibnu Hajar ni dia menuntut ilmu, dia belajar sampai tak sempat nak bernikah. Itu pada satu hari dia duduk di satu gua, di satu tempat, dia nampak air menitik daripada batu jatuh ke batu, air tu lekuk. Itu kata Syekh Ibnu Hajar, air pun jatuh di batu pun batu boleh lekuk. Macam manalah jantung kita, macam manalah hati kita. Tuan-tuan, takkan tidak lekuk, takkan tidak boleh terima, takkan hati itu tidak boleh bersih apabila dia masuk dengan cahaya-cahaya ilmu, dengan cahaya-cahaya iman. Tuan-tuan, ya, ni Syekh Ibnu Hajar, dia menuntut ilmu, dia belajar, dia mengajar sampai tak sempat nak bernikah. Ni ulama-ulama sufi. Betul, bab nikah ni asalnya bernikah adalah harus, bukannya sunat bernikah. Bila mampu, ya, beli motor suku mampu, beli handphone 3-4 ribu mampu, maka daripada harus jatuh sunat bernikah. Ya, ini bab hukum nikah, tuan-tuan, ya. Bila syarat-syarat, ya, nak semayang ni pertama Islam. Kalau orang kafir pula, macam masjid kita ni, boleh tak orang kafir masuk? Boleh. Orang kafir, orang bukan Islam, boleh mana-mana masjid dia nak masuk, dia boleh masuk. Yang tak boleh masuk, yang haram ke atasnya dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kenapa dibenarkan mereka masuk? Agar mereka dengar tentang kalam-kalam Allah, agar mereka dengar tentang syiar-syiar Islam, agar mereka dengar tentang cerita-cerita tentang agama, kalam-kalam Al-Quran, agar mereka suka dengan Islam. Itu contoh yang terbaik adalah akhlak Nabi Muhammad SAW. Tengok Nabi dengan orang kafir macam mana, tuan-tuan, ya. Kita bukan dengan orang kafir, sesama Islam pun kita tidak ada adab, tuan-tuan. Kadang jumpa sesama Islam pun tak bagi salam, kadang jumpa sesama Islam pun tak nak senyum, tuan-tuan, ya. Assalamualaikum Syekh. Kadang kita nak jumpa orang dekat pekan, kita tak bagi salam pun, tuan-tuan, ya. Tak bagi salam. Tuan-tuan tahu, bagi salam ni hadis ni adalah hadis. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Aku baca dia punya makna, ya. Nabi cakap apa? Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah. Sunnah ni apa yang Nabi buat? Nabi ni jumpa orang, jumpa siapa pun dia bagi salam. Ya. Jumpa orang Islam dia bagi salam Nabi. Itu dalam satu pendapat mengatakan sahabat duduk di sebalik pokok kurma, sahabat baru as, Nabi dah kum. Ini Nabi, tuan-tuan, ya. Kita bagi salam ke? Roblok polis bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Roblok polis bagi salam, takut kena saman, tuan-tuan, ya. Jumpa orang tak nak bagi salam. Masuk rumah kena bagi salam. Masuk bilik pun kena bagi salam, tuan-tuan. Kenapa? Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah pada akhir zaman, dia akan mendapat pahala 100 mati syahid. Apabila rumah itu diberi salam, bilik itu diberi salam, dia bagi salam, syaitan dan jin-jin kafir tak boleh masuk dalam rumah itu, tak boleh masuk dalam bilik itu. Nampak ni kelebihan orang bagi salam, tuan-tuan, ya. Selalulah bagi salam, tuan-tuan, ya. Jumpa orang bagi salam, masuk rumah bagi salam. Dan nak masuk rumah jangan lupa baca ayat kursi. Siapa baca rumah, nak masuk rumah baca ayat kursi, ya. Sampai habislah baca, buka ayat kursi, ayat kursi, ayat kursi, sampai habis baca, ya. Rumah itu, orang itu, ahli keluarga itu dijauh daripada kemiskinan. Nampak,
Sama kaedah kalau tuan-tuan nak atas semayang, nak atas semayang kat masjid, nanti subuh esok atas semayang, tadi dah maghrib dah lepas dah, ya. Isyak sekarang dekat masjid. Nanti subuh esok atas semayang. Kalau datanglah tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan nanti subuh ramai ni lah tuan-tuan, ya. Jangan nanti subuh 8 orang, ya tuan-tuan. Waktu subuh orang paling susah tuan-tuan. Kita buka dalam hadis, pada waktu subuh lah datangnya syaitan, datangnya jin kafir, dia meniup di dubur-dubur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka susah nak bangun semayang. Dan pada waktu subuh lah akan berlakunya peperangan nanti Islam dan kafir. Pada waktu subuh ramai umat Islam tak boleh nak bangun semayang. Ya, kata ulama, ni bukan hadis, kata ulama, pada waktu subuh lah orang Islam disembelih, tuan-tuan, ya. Sebab waktu subuh ramai orang tak boleh bangun semayang, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan nanti besok subuh nak atas semayang, jangan ambil uduk di masjid. Ini hadis daripada Imam Bukhari. Siapa yang beruduk di rumah, satu fardu dia semayang berjemaah di rumah Allah, Allah bagi dia pahala haji. Ini kelebihan uduk di rumah, tuan-tuan, ya. Contoh tuan-tuan nak semayang pula, semayang duha atau semayang sunat isyraq, semayang sunat mutlak di masjid. Sesiapa yang beruduk di rumah, dia dapat satu pahala umrah. Tuan-tuan, ini kelebihan beruduk di rumah, ya. Beruduk di masjid sah tak? Sah, bukan tak sah, tapi pahalanya berbeza beruduk di rumah, tuan-tuan, ya. Tapi ingat, lepas beruduk jangan lupa baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin, Allahumma ja'alna minal mutatahhirin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Siapa baca doa ni lepas beruduk menghadap kiblat, apa kelebihannya? Ini hadis sahih juga. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nanti di padang mahsyar, nanti di negeri akhirat, dia pilihlah nak masuk syurga mana, masuklah. Ni kelebihan doa yang dia baca lepas beruduk, tuan-tuan, ya. Jangan tak baca, tuan-tuan. Ni tak ada beruduk sembang-sembang, ambil uduk kat luar sembang. Malam ni siapa datang tu, nampak ada jamuan tu, nasi goreng ke, nasi minyak, sembang, beruduk sembang. Uduk sah tak? Uduk sah, tapi makruh, ya. Kita kena tahu tentang beruduk. Tambah tuan-tuan beruduk di rumah dalam bilik air, pernah kencing, pernah berak dalam bilik air tu, apa hukum dia? Sesiapa yang beruduk di dalam bilik air yang sudah dia kencing dalam tu, dan dalam bilik air tempat dia beruduk, bilik airnya bercampur dengan tempat beraknya, dalam kitab-kitab kuning, ya, kitab-kitab tua, maka uduknya sah, tapi makruh. Bila dia beruduk dalam itu, haram dia baca kalam Allah. Tak boleh. Macam mana nak baca kalam Allah? Hendaklah dia disirkan. Disirnya baca dalam hati. Kalau dia saja-saja dilapaskan, maka haram hukumnya. Kalau dia menghina, jatuh kafir ke atasnya. Tuan-tuan, ya. Beruduk dalam jamban bilik air, kita beruduk dalam rumah tuan-tuan tu, dalam baca bismillah, disir baca dalam hati, ya. Itu kaedah dia. Pertama, syarat sembahyang tu wajib Islam, tuan-tuan, ya. Tu hati-hati tuan-tuan nak Islam. Kalau belajar bab Islam, kupasan bab Islam, alif sim lam alif mim. Alif adalah Allah. Siapa yang dalam jantungnya ada Allah, siapa dalam hatinya ingat Allah, dia suka sebut Allah. Siapa dalam hatinya banyak dunia, ingat dunia, contoh ingat tentang kereta, dia suka sebut tentang kereta. Dia ingatkan manusia, dia suka sebut manusia. Ingat tentang duit, dalam hatinya sibuk duit. Bila dalam hatinya ada Allah, dia akan sebut Allah. Itu bila dia semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasa'alun anin naba'il azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Dia bacakan Al-Quran, dijiharkan dalam hatinya Allah. Ini orang yang semayang, dia ingat Allah. Kalau ingat dunia, ya, mulut baca bismillah, mulut baca Fatihah, tapi dalam hati kalau dia ingat duit. Ingatlah, siapa yang suka sebut Allah, nanti mati boleh sebut Allah.
Siapa hatinya, mulutnya suka sibuk dengan dunia, nanti mati tak boleh sebut Allah, dia sebut dunia. Dalam 1000 yang mati boleh sebut la ilaha illallah 1000 seorang Ini bukan cerita dongeng, kita rujuk dengan ulama-ulama Apa itu Kai Sugi ni Allahumma takhir fami wa nawwir qalbi wa harim jasadi 'alan nar. Doa dia minta dengan Allah bersihkan mulut daripada buat benda jahat, wa nawwir qalbi, hati supaya bersih, wa harim jasadi 'alan nar, diharamkan jasad daripada api neraka Allah. Kai Sugi ni nampak dia biasa tapi dia luar biasa. Tuan-tuan tengok di Mekah. Tuan-tuan pernah pergi Mekah kan? Masa pergi Mekah kan pakai serban. Balik Malaysia tak pakai serban dah. Tak tahu serban, siapa pakai serban? Nabi pakai serban, tuan-tuan. Nabi pakai serban. Nanti Nabi Isa turun daripada Arasy, turun daripada langit, Nabi Isa pakai serban. Serban ni nampak biasa tapi dia luar biasa. Kai Sugi nampak biasa tapi luar biasa. Kai Sugi ni pegang dia 3 di atas, 2 di bawah. Ni Kai Sugi. Dalam kitab menyebutkan, dalam hadis pun ada, sesiapa yang beramal bersugi, dia solat fardu tadi maghrib 3 rakaat, Allah gandakan solatnya 1 rakaat 70 rakaat. Tuan-tuan 70 rakaat. Yang dapat ni umat Nabi Muhammad, yang umat Nabi lain tak dapat. Tuan-tuan Dan sesiapa yang beramal yang Kai Sugi, segi akhiratnya digandakan segala ibadatnya. Kalau dia baca Al-Quran, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, 1 ayat digandakan, 1 huruf digandakan pahalanya. Ini kelebihan dia pakai Kai Sugi. Dan segi akhiratnya, orang ni mati boleh sebut la ilaha illallah. Mati ni bukan main-main, tuan-tuan kita ni pasti akan mati, tuan-tuan yang duduk depan ke, yang sandar dinding ke, pasti mati. Tak boleh elak daripada kematian, tuan-tuan. Pada akhir zaman ni pula banyak orang mati. Dalam hadis sebut, bila dunia dekat dengan kiamat, Allah akan ambil nyawa ni dengan secara yang banyak. Orang mati 8 orang sekali mati, 10 orang, 100 orang sekali mati, banyak. Ni hadis sahih. Siapa beramal dengan Kai Sugi, segi dunianya dia matanya tak kabul. Tuan-tuan tengok sendiri, aku dah umur 50 tahun, aku beramal Kai Sugi daripada umur 9 tahun masa aku ngaji dulu, tuan-tuan. Tapi rasalah aku ngaji di mana? Ngaji dulu daripada umur 9 tahun sampai sekarang aku tak pernah tinggal Kai Sugi, tuan-tuan. Mata cerah, tuan-tuan, mata cerah, mata tak gabun. Ulama bagi tahu mata kita ni gabun, salah satunya puncanya adalah daripada jin. Jin ni dia akan bertenggek di sendi-sendi dan di mata-mata kita, agar mata kita ni gabun, kita susah nak baca Al-Quran, tuan-tuan. Dan segi dunianya pula, siapa beramal Kai Sugi, dia lambatkan sakit tulang belakang. Ini kelebihan bersugi. Dan siapa beramal Kai Sugi, percakapannya hikmah. Siapa beramal Kai Sugi, dia menghadamkan makanan dan dihindar penyakit kanser. Ini kelebihan bersugi, tuan-tuan. Beramallah Kai Sugi. Carilah Kai Sugi, tuan-tuan, carilah Kai Sugi. Bila dia kering, tuan-tuan basahkan. Kalau tuan-tuan kena sihir, ambil Kai Sugi, basahkan, sapu di mana tempat yang kena sihir, maka akan diangkat sihir-sihirnya, termasuklah santau. Ini kelebihan Kai Sugi, tuan-tuan. Cari Kai Sugi, tuan-tuan, carilah beramal sampai tuan-tuan mati. Ini bukan cerita dongeng. Tuan-tuan buka dalam kitab Risalah Tauhid, buka dalam kitab fiqh pun, apabila orang nak mati, sakaratul maut, orang nak mati ni, sakaratul maut ni macam ni, tuan-tuan. Bila dia sakaratul maut, bila roh sampai kat sini, dia akan tengok atas. Orang nak mati. Nanti kita semua macam tu. Ulama bagi tahu, bila orang tengah sakarat ni dia bertarung nyawa nak keluar pada tubuh. Ulama suruh sugikan mulut orang yang tengah sakarat, tengah bertarung nyawa nak keluar. Kenapa disuruh bersugi? Agar mereka ni boleh menyebut la ilaha illallah. Ni orang nak mati, tuan-tuan. Baiklah, sikit lagi, tuan-tuan. Ni tak terang habis ni, baru baca satu. Islam ni tak kupas habis, tuan-tuan. Orang dulu mengaji, dia kalau mengaji, tok guru tegang alif lam lam ha. Allah tu tegang alif aja 4 jam. Kalau aku tegang 4 jam, tinggal aku seorang, tuan-tuan. Dia mengaji kalau dia lama dalam masjid. Tak semua orang boleh tahan duduk dalam masjid. Kenapa tak semua orang tahan dalam masjid? Tempat ni tempat bersih. Kedai makan, orang boleh duduk lama. Panggung wayang, orang boleh duduk lama. Dalam pasar malam, boleh duduk lama. Dalam mall, orang boleh duduk lama. Tempat situ, pasar malam,
pasar malam, pekan-pekan, dalam mall tempat syaitan. Ini tempat malaikat Allah. Tempat malaikat Allah ni tempat bersih, orang bersih yang boleh tahan lama. Tuan-tuan, kita ni kotor, tuan-tuan. Kita ni kotor, kita bukan bersih. Termasuklah aku pun kotor, kita ni banyak dosa, tuan-tuan. Yang maksum yang bersih ni Nabi, tuan-tuan. Lepas tu kita nak mimpi Nabi susah. Kita nak mimpi Imam Asy-Syafi'i pun susah. Kita nak mimpi Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali susah. Kita nak mimpi Tok Kenali pun susah. Kenapa? Kita bukan orang bersih, kita orang kotor, tuan-tuan. Bila benda kotor, dia tak boleh, orang Cina kata dia tak ngam. Tahu tak ngam? Dia tak boleh tak ngam. Betul, orang bersih ni dia akan mimpi orang bersih. Orang bersih ni dia akan suka duduk tempat bersih. Sama orang bersih ni dia suka menyebut benda-benda yang bersih. Orang bersih ni dia suka melihat benda-benda yang bersih. Tuan-tuan, nak jadi orang bersih macam mana? Kena banyak mujahadah. Mujahadah ni cakap Arab, kena banyak bersusah payah. Tuan-tuan, kena banyak uzlah. Uzlah ni banyak asing diri. Tuan-tuan, baiklah, pertamanya Islam. Ada sejam. Belum lagi, tuan-tuan, belum sejam mengaji macam nak mati lah. Belum sejam ni, tuan-tuan. Memang ni benda akhirat, benda akhirat. Tengok kita baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Baru 4 ayat ngantuk ah. Benda akhirat. Ni benda akhirat. Bila kita duduk ni pada kejap, baru duduk sekejap, kita rasa lama dah. Kubur. Orang masukkan jenazah dalam kubur tu, kita tengok baru sehari. Penduduk dalam tu, dia dah duduk dalam tu, kata ulama dah 1000 tahun. Lamanya dalam tu, dia rasa dah 1000 tahun. Untuk akhirat. Lepas tu kita duduk sekarang ni, baru tak sampai setengah jam, tak sampai sejam pun, kita rasa lama. Inilah akhirat. Lepas tu dia padang mahsyar, lama. Dalam kubur, lama, tuan-tuan. Yang pertama Islam, buat ambil minyak wangi pun jatuh bawah. Yang pertama Islam, sebenar-benar Islam ni syarat bab solat, tuan-tuan. Sebab tu jangan kafir. Lepas tu kata ulama, tengok kita nak semayang disuruh berwuduk. Apa hadis dia? At-tuhuru miftahu solat. Kesucian kunci bagi semayang. Kesucian kunci bagi semayang. Lepas tu kalau nak semayang dia kena bersih. Berwuduk pun kena tahu hukum tentang berwuduk. Berwuduk hendaklah dia jangan air yang dirampas. Bila dia berwuduk dengan air yang dirampas, wuduknya sah tapi haram. Sama kaedahnya dia sembahyang. Apabila dia sembahyang dengan tempat yang dia rampas, sejadah yang dia rampas, baju yang dia rampas. Tuan buka dalam kitab Furu'il Masail, yang dia sembahyang tu tempat yang dia rampaslah ke atasnya. Termasuklah kita berwuduk, kita datang masjid, kita pakai kasut mahal. Kita nak pergi jamban, kita rampas kasut orang, main sapu kasut orang. Kita nak pergi jamban, nak pergi berwuduk, wuduknya sah tapi haram. Haram tak mana? Haram merampas kasut orang. Kita faham? Ni kaedah tentang berwuduk, tuan-tuan. Betul, berwuduk ni kena dengan sempurna. Kalau basuh muka, kena tahu had dia. Kalau ini anak rambut. Bila anak rambut, jangan ditarik di belakang. Bila ditarik di belakang, wudu tak sah. Anak rambut ni sepanjang mana kata ulama wajib dibasuh. Selalu yang suka tarik belakang ni orang perempuan, tu belakang tirai tu. Lepas tu orang perempuan semayang bukan wajib pakai telekung. Semayang wajib tutup aurat. Keluar rumah bukan wajib pakai tudung. Dengar ni orang perempuan, keluar rumah wajib tutup aurat, bukan wajib pakai tudung. Kadang keluar rumah pakai tudung tapi pakai skirt. Keluar rumah pakai tudung, pakai seluar ketat. Kita buka adalah hadis. Pada satu hari Nabi duduk dekat rumah, Nabi sedih. Itu yang Ummul Mukminin. Siapa Ummul Mukminin? Siti Aisyah. Siti Aisyah bertanya dengan Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau sedih? Engkau sakit ke?" Kata Nabi, "La, tak. Aku terkenangkan umatku semasa aku Isra' wal Mi'raj, aku melihat dalam neraka ramai wanita." Itu yang Ummul Mukminin bertanya, "Kenapa ramai wanita? Dia murtad ke? Dia keluar pada Islam ke?" Kata Nabi, "La, bukan. Mereka perempuan ni dia buat 2 perkara. Pertama, ramai wanita ni yang sudah bernikah, dia suka sakitkan hati suaminya." Dengar ni orang perempuan, jangan tengking suami kamu, jangan lawan suami kamu, jangan menyusahkan suami kamu. Dia kata aja.
Contoh suami kata, yang malam ni abang nak baru lepas makan ubat kuat kan? Yang abang nak malam ni, penat dah tadi, siang tadi baru lepas berjalan, malam ni nak pula apa orang tua ni. Bila aja tu, malaikat melanat sampai pagi. Segala solatnya, sedekahnya, baca Qurannya, pahala yang dia buat ibadat dengan Allah, tak kira dia buat apa, dia beribadah kepada Allah, segala ibadahnya Allah tak terima apabila menyinggung hati suaminya. Lepas tu nak nikah kena ngaji. Orang lelaki ni dengar ni AJK masjid, dengar ni abang-abang sadu, dengar ni orang duduk belakang, walaupun janggut kita panjang sekalipun, kalau kita lelaki sudah mukallaf, kita tak tahu tentang darah haid, tak tahu hukum darah nifas, tak tahu perihal wanita, kita berdosa-dosa. Tuan-tuan, dosa-dosa. Lepas tu nak nikah ni bukan main-main nikah ni, tuan-tuan. Kita ni sebelum nikah, kita tanggung dosa kita. Bila kita diijab kabulkan, dalam bahasa Arab, bila dia pegang ni perjanjian, dia tak boleh buka. Dia boleh buka dengan talak, maksudnya bukan pegang sampai mati lah. Maksud dia boleh berpisah dengan talak. Dia ada talak soreh, talak rujai, talak kabir, talak kinayah. Dia talak banyak, talak tulis, mulut cakap, talak tulis, mulut tak cakap, talak dengan paksa, talak marah tak marah, jatuh, tuan-tuan. Kau jatuh talak dengan ni, dengan marah, marah pun jatuh, tak marah pun jatuh. Dengar ni, tuan-tuan. Mana ada orang talak dia main-main? Ada orang talak main, duduk dengan bini. Yang abang ingat, nanti tengah hari nak ceraikan ayang lah, ingat talak ni main, tuan-tuan. Talak nikah tak boleh main. Sama bertunang tak boleh main. Senang. Contoh, tuan-tuan ada anak lelaki, anak perempuan. Dia bercinta. Bila bercinta, budak lelaki ni cakap dengan budak perempuan ni, ayang, panggil budak ni ayang lah, budak perempuan ni panggil budak lelaki ni baby, tengah sayang baby lah, marah panggil babi, tuan-tuan. Ayang, baby ingat nak ambil ayang ni jadi isteri baby boleh tak satu hari nanti? Maka kata budak perempuan ni, ayang terimalah, baby nak jadi suami ayang. Bila dia kata terima je, hukum fiqahnya dah bertunang. Tu kita faham tu, hukum fiqahnya dah bertunang. Bila dia dah bertunang, maksudnya suka sama suka lah. Tak boleh lelaki ni, tak boleh perempuan ni menerima lamaran orang lain. Bila nak menerima, dia kena bagi tahu betul-betul dengan budak ni yang kita dah tak bertunang dan kita dah tidak sama-sama dah. Bila dia masih bercinta, masih dah buat perjanjian, dia ada main, ada hubungan dengan perempuan lain, ada hubungan dengan budak perempuan lain, dengan lelaki lain, maka haram, berdosa. Kenapa? Dah menyinggung, menyakiti hati orang. Ini hukum fiqah dah. Kalau kita belajar hukum fiqah, fiqah ni maknanya kefahaman. Itu tadi aku baca sebelum ceramah ni, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ini hadis, tuan-tuan, Nabi ada baca ayat ni. Nabi ada baca doa ni dekat kepada Sayyidina Ibnu Abbas. Siapa yang baca Allahumma, kalau dia seorang-seorang, Allahumma faqih. Faqih ni dia lebih daripada kefahaman. Kalau tuan-tuan belajar, anak-anak tuan-tuan mengaji, belajar menuntut ilmu, belajar orang siapa lah, tuan-tuan pegang kepala anak tu, kalau lelaki, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kepahaman kepada dia, kepada anakku ni, faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Berikanlah dia ilmu dan dia boleh mentakwilkan ilmu. Ini kelebihan doa ni. Siapa baca kat kepala anaknya, anak lelaki, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kalau anak ke perempuan ke, kalau perempuan, Allahumma faqiha fid din wa 'allimha ta'wil. Kalau kepala cucu tu tang baca, jadi orang alim, berjaya budak ni dunia akhirat. Baca doa ni, dapat kan? Oh, gaya dapat, belajar kalah ulama, relax kan? Tentang kena Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni mengaji tak pernah tak buat kitab. Mengaji dengan tok guru dia tak pernah, dia selalu catat. Ini orang mengaji, tuan-tuan ni bukan mengaji, ini mendengar. Tak apalah, mendengar pun dapat pahala. Pada satu hari dia terlupa bawa kitab. Dia sibuk sangat, kena kejar ni untuk ilmu, terlupa bawa kitab.
Imam Malik mengajar, dia ambil jari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i ni dia ambil jari telunjuk, dia letaknya dekat langit-langit. Imam Malik mengajar, dia tulis. Imam Malik pelik. Imam Syafi'i belajar dalam keadaan dia jari telunjuk, dia letak dekat langit, dia tulis. Habis mengajar, Imam Malik ni perangai dia, kalau dia tengah mengajar, anak murid tidur ke, anak murid buat apa ke, dia biar. Ini Imam Malik, perangai dia, sikap dia, inilah ulama. Kenapa? Dia menghormati kalam Allah dan dia menghormati kalam Nabi. Ni Imam Malik, tuan-tuan. Habis dia mengajar, dia tanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i, siapa nama Imam Syafi'i, tuan-tuan? Siapa nama Imam Syafi'i? Ni nak tanya ni, belajar ni, tengok gaya balik pada semua ngaji Mesir ni. Siapa nama Imam Syafi'i? Haji, siapa nama Imam Syafi'i? Kena tahu, kita mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, imam kita Imam Asy-Syafi'i, kita kena tahu nama dia Ahmad bin Idris. Tuan-tuan, kita kena tahulah, kita punya ulama, kita kena tahulah imam kita siapa nama. Tuan-tuan, kena tahu lah, Ahmad bin Idris. Tuan-tuan, kena tahu lah, ya. Sama juga Nabi Khidir. Nabi Khidir ni namanya bukan Nabi Khidir. Namanya bukan Nabi Khidir. Kenapa orang gelaran dia Khidir? Bila dia lalu di satu tempat tu hijau. Tu nama dia Khidir. Tuan-tuan, di antara Nabi yang masih hidup, kata ulama, pertama Nabi Idris. Nabi Idris tinggal di Arash. Yang kedua Nabi Isa. Nabi Isa tinggal di Arash. Dua Nabi di langit, dua Nabi di bumi. Kata ulama, dua Nabi di bumi, salah satunya Nabi Khidir, dan yang kedua Nabi Ilyasa. Tuan-tuan, 4 Nabi masih hidup, ya. Dan tentang kisah Imam Asy-Syafi'i ni, Ahmad bin Idris ni, habis Imam Malik mengajar, dia tanya, wahai Ahmad bin Idris, aku dah tanya dengan kau, aku mengajar tadi, kau ambil dari tunjuk, kau letak langit-langit, kau tu tulis ni dobek, cakap Arab dobek, kau dobek di tangan kau tu untuk apa? Aku tulis apa yang Imam Malik ajar. Dia tunjukkan kawan-kawan dia, tak nampak. Kata Imam Malik, baiklah kalau betul kau baca. Dia baca satu persatu, nampak? Inilah kasyaf, ya. Allah buka hijab. Tuan-tuan, kalau nak dibukakan hijab oleh Allah, dia ada satu zikir. Zikirnya berbunyi, la huwa illa huwa, la huwa illa huwa, tiada dia melainkan dia, tiada Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah, Allah saja Tuhan. Kalau dia pendekkan lagi, lahu, tadi la huwa illa huwa, la huwa, la huwa, la huwa, la huwa, ya, la huwa. Pendek lagi, lahu, lahu, lahu. Pendek lagi, hu, hu, hu. Nanti balik rumah, zikir kat rumah, hu, hu, hu. Lari bini ni. Buat, nanti tuan-tuan buat, ya. Roblox polis buat Roblox, tuan-tuan zikir. Lesen mana? Hu, hu, hu. Jalan gila orang ni, gila saja. Memang siapa gilakan Allah, dia suka sebut Allah. Siapa gilakan dunia, dia suka sebut dunia. Tuan-tuan, orang yang mabuk cinta dengan Allah, dia suka sebut Allah. Orang yang mabuk cinta dengan dunia, dia sibuk-sibuk dengan dunia. Tuan-tuan, kita buka sejarah para wali. Kita buka sejarah Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Daud At-Tai, Syekh Abdullah Al-Mubarak, Hasan Al-Basri, Malik bin Dinar, Uwais Al-Qarni. Banyak lagi ulama-ulama tauhid, ya. Ibrahim Adham. Dah kenal Ibrahim Adham? Ibrahim Adham dulu dia sultan. Bila dia hijrah daripada sultan menjadi wali Allah, menjadi ahli sufi. Ini Ibrahim Adham, tuan-tuan, ya. Apa itu wali Allah? Kekasih Allah, ya. Nak jadi kekasih Allah, kena dekat dengan Allah. Tuan-tuan tengok pada bulan Ramadan, kita dekat dengan Allah, rajin baca Al-Quran, hatam kita Al-Quran. Dalam satu bulan boleh hatam Al-Quran, bulan lain tak boleh hatam Al-Quran. Nampak? Bulan Ramadan boleh hatam Al-Quran. Bulan Ramadan setiap malam boleh sembahyang tahajud. Bulan Ramadan boleh sedekah ke orang setiap hari. Bulan Ramadan jumpa orang, bagi salam. Bulan Ramadan selalu datang masjid. Kenapa? Pada bulan Ramadan kita dekat dengan Allah. Tengok pada bulan Ramadan, masuk hari raya, dekat hari raya, langsir orang perempuan tukar langsir baru, peti air baru, kita kasut baru, baju baru. Kenapa? Pada bulan Ramadan kita dekat dengan Allah, damping dengan Allah. Tuan-tuan, siapa dekat dengan Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja.
Apa dekat dengan Allah, damping dengan Allah, rezeki datang tidak diduga-duga, rezeki datang tidak disangka-sangka. Tuan-tuan, ni kelebihan orang taat dengan Allah. Bayar tuan-tuan sikit lagi, ya. Dah sejam pun, ya. Lagi 3 minit tuan-tuan baru sejam, ya. Pembayaran 1 jam, ya. Tuang air pun haut. Baiklah tuan-tuan, yang pertama Islam. Apa nak kupas Islam ni panjang, tuan-tuan. Alif Allah, Sim selamat, Lam alif latifun kelembutan, Mim ma'rifatullah. Gila Islam. Orang yang sebenarnya Islam, dia ma'rifatullah, dia kenal akan Allah. Tuan-tuan, ya. Ini tentang Islam. Baiklah, yang kedua balik. Yang ini cukup umur. Dalam ni semua dah balik, dah cukup umur. Ada yang belum cukup umur tu, budak tu belum cukup umur, tu budak jubah putih tu belum cukup umur. Nampak untung anak siapa, cucu siapa untung, ya. Punya ramai-ramai budak kampung ni, punya ni ada seorang lagi, ya. Anak siapa untung, punya ramai-ramai kampung ni budak muda, berapa orang budak muda? Tak sampai 10 orang. Yang lain budak tua. Dah buka dalam hadis, apa kata Nabi? Di antara di padang mahsyar orang yang boleh melalui jambatan sirat seperti kilat menyambar, di antara pemuda-pemuda yang rajin datang sembahyang berjamaah, di antara pemuda-pemuda yang kuat agama. Mana pergi budak muda kampung ni? Tengah TikTok. TikTok dengan lepak main PUBG nak. Anak siapa? Rugilah tuan-tuan, ya. Rugilah siapa tak ada anak waladun solehun, anak yang soleh, rugilah tuan-tuan. Betul buka dalam hadis daripada Abu Hurairah, apabila meninggalnya anak Adam, ahli kubur dia menunggu kedatangan anak-anak yang soleh. Dia tunggu amalan-amalan yang disedekahkan kepada ibu dan ayahnya. Ini bukan cerita dongeng, tuan-tuan, ya. Tuan buka dalam hadis. Kenapa kita pergi tanah kubur? Tadi aku lalu jalan sunyi tu, nak sampai sini Felda ni jalan sunyi, ada kubur tepi jalan, kubur baru, tuan-tuan, ya. Tak tahulah itu tanah perkuburan tempat tuan-tuan, wallahu alam. Kenapa dekat kubur dekat Asia ni, ya, dekat tanah Arab tak ada, dekat Asia? Kenapa bila orang mati pacak pokok puding? Kenapa? Kena tahu. Kenapa pacak pokok puding? Nak bagi kubur tu redup ke? Kena ada ilmu. Saya buka dalam kitab Bahrul Mazi, ya. Kenapa jeruk air tanah kubur? Tuan-tuan pergi kubur bawa air, jeruk air untuk apa? Orang kubur haus ke? Ya, kita kena ngaji, ya. Aku mengajar di satu tempat, tak payah cerita dah nanti air. Orang masjid dia cakap apa? Ustaz, jeruk air kat tanah kubur biar kubur tu sejuk. Kalau sejuk baik tuang lori air batu. Untuk apa jeruk air? Jeruk air ni pertama untuk mampakkan tanah kubur. Yang kedua untuk apa? Apabila ada pokok di tanah kubur, ada rumput-rumput supaya pokok ni hidup. Tuan buka lah, lepas ni aku tutup. Buka lah sejarah pada zaman Nabi. Nabi lalu di tanah perkuburan di bumi Madinah. Nabi ambil pelepah tamat. Pelepah tamat dikerat 2. Nabi kerat 2, letak di satu kubur, letak satu kubur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ambil pelepah taman, kau kerat 2, letak di kubur tu, letak di kubur ni? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Aku dengar kubur yang satu lagi ni dia kena seksa, dia kena azab sebab kencing tak bersih. Kencing hati-hati tuan-tuan, ya. Bermula satu kubur daripada kencing tak bersih. Hati-hati tentang kencing, ya. Betul, kencing ni kena berdaham. Orang lelaki bila dah kencing ni zakar kena tarik. Ni dalam kitab bab kencing, buka tarik. Kenapa dalam ni? Ini kemaluan, dalam ni air kencing bertakung. Bila dia tak tarik, air kencing masih tersimpan dalam ni. Bila dia tarik, air kencing keluar habis. Dan bila dia kena daham dulu, berdaham. 3 kali tarik. Bila tarik dia bersih. Tuan-tuan, ya. Bila tidak bersih, orang ni menanggung. Hati-hatilah tentang kencing. Sebab bermula seksa kubur daripada kencing tak bersih. Masuk dalam kubur je, malaikat godam dah, malaikat bantai dah. Pertama kencing tak bersih, tuan-tuan. Yang satu kubur lagi, sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kubur yang satu lagi ni salah apa? Dia mengadu domba, suka fitnah orang, suka maki orang.
Itu yang kata sahabat, buat apa berlepas tanah ni selagi dia tak layu. Ya. Ini aku berhenti biar tuan-tuan faham. Biar tuan-tuan tahu, tuan-tuan pacak pokok puding tu dekat tanah kubur. Biar tuan-tuan tahu, tuan-tuan taruh daun pandan tu dekat atas kubur, tuan-tuan tahu hukum dia. Nanti kalau anak sana, cucu tanya, Tok taruh daun pandan tu kubur ni buat apa? Tengok orang taruh, atuk taruh Oh, macam tu ke Tok? Ya. Kita tak tahu kena ada ilmu ni, tuan-tuan. Ada dalam kitab, ada dalam hadis, tuan-tuan. Itu sahabat tanya, ya Rasulullah, untuk apa berlepas tanah ni? Apa kata Rasulullah SAW? Apabila selagi dia tak layu, selagi itu dia bertasbih, dia beristighfar untuk si mati. Nampak tu tuan-tuan, ya? Lepas tu kalau tuan-tuan pergi tanah kubur, pacak pokok puding, ya, supaya dia hidup. Tapi kena ingat, ya, lepas ni aku tutup. Tuan-tuan pergi tanah perkuburan. Ini kubur mak bapak tuan-tuan, kubur anak tuan-tuan, kubur isteri tuan-tuan. Ni kubur baru ke bumi. Merah lagi tanah ni, ya. Dekat tanah ni tak ada pokok tak ada pokok puding. Tuan-tuan pergi kubur sebelah. Dekat atas kubur ni ada pokok puding. Tuan-tuan patah pokok si mati ni, ambil pacak dekat kubur ni, pakai hara. Walaupun tanah wakaf. Kenapa? Ini milik pokok puding kubur si mati. Boleh nak ambil pokok puding di tanah perkuburan apabila pokok puding itu, bunga itu, pokok itu bukan di atas kepok kubur ni, bukan milik si mati ni. Itu kena tahu, ya. Hati-hatilah tuan-tuan bila nak patah pokok di tanah perkuburan, ya. Sebab itu hukum kita buka dalam kitab Mahali, kita buka dalam kitab Bujairimi, ada cerita bab tentang tanah kubur, ada cerita bab tentang rumput-rumput di atas kubur. Sebab itu kena tahu kaedahnya. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup, tuan-tuan nak beritahu dengan tuan-tuan, ya, kasuri kijang ni, ya, ini minyak. Tuan-tuan buka dalam hadis, di antara minyak yang Nabi suka pakai, minyak kasuri kijang. Kalau tuan-tuan pergi umrah, pergi haji, tuan-tuan tanya orang-orang Bangladesh yang jual minyak wangi tu berjalan tu, tuan-tuan tanya, minyak yang Nabi suka pakai minyak apa? Dia akan tunjuk minyak kasuri kijang. Kasuri kijang ni tuan buka dalam hadis daripada Imam Bukhari, dalam kitab Nasaihul Ibad. Sekarang ni banyak viral di Facebook, tapi hati-hati, ya. Bimbang kasuri kijang itu adalah campur, ya. Sebab apa kasuri kijang ni, kalau kita hidup, kita letak sini, kita hidup, sebut dalam hadis sebut, dalam kitab sebut, dia menenangkan jiwa, dia menguatkan ingatan. Kalau anak-anak tuan-tuan dia suka lupa, mudah lupa, tak ingat, hafal-hafal tak lupa, selalu bagi dia hidup kasuri kijang. Kalau dia periksa kadang dia lupa, selalu dia hidup kasuri kijang. Ini kelebihan kasuri kijang. Dalam siapa ada penyakit lelah, ya, penyakit jantung, penyakit dalaman, suka menghidu, kasuri kijang sapu dekat dada. Tuan-tuan, ni kelebihan kasuri kijang banyak sangat. Dan di antara pula kasuri kijang ni, siapa menghidu, dia akan sendawa. Tu tanda Allah nak keluarkan penyakit-penyakit di dalam tubuhnya. Ini kelebihan kasuri kijang, ya. Dan kalau tuan-tuan salam orang takut mati, kan sekarang salam takut mati, kan. Salam takut mati, tumbuk tak mati, ya. Kau tahu salam ni apa? Salam ni ada hadis. Siapa yang jumpa orang dia salam, dekat dalam kitab Al-Azkar bab salam ada situ. Siapa yang salam orang, dia jumpa orang dia salam, orang ni dalam rahmat Allah. Dalam rahmat ni termasuklah dia angkat penyakit, ya. Orang ni berkat rezekinya, berkat umurnya, ya, dalam rahmat Allah. Bila dia lepas, dia dalam keampunan Allah. Ni ada hadis bila salam. Kalau tumbuk ni tak ada hadis, entah, ya. Tumbuk ni tak ada hadis, ya. Ya, tumbuk tak ada hadis. Kalau salam ada hadis dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi, ya. Kasuri kijang ni dah boleh masuk dalam air, boleh spray dalam rumah. Di antaranya yang tak suka bau ni ialah binatang-binatang berbisa, termasuklah cicak. Kita tengok sendiri dekat masjid, ya. Ni kurang cicak. Tengok dalam jamban, kenapa banyak cicak? Cicak ni tunggangan jin, tuan-tuan, ya. Cicak ni sunat bunuh pada malam Jumaat, pada hari Jumaat, sunat bunuh dapat pahala, tuan-tuan. Dan boleh buat mandi, tuan masuk dalam air, boleh buat mandi, ya. Dia untuk menjagarkan sendi. Ni ada dalam hadis, tuan-tuan, ya. Ada dekat luar, tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Satu lagi ubat mata ruqyah air Zam-Zam. Ni air Zam-Zam asli, tak dicampurkan dengan pengawet apa-apa. Ni tadi masuk surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah 1000 kali dah ayat-ayat mata. Aku sendiri tak pakai cahaya mata, tuan-tuan. Inilah amalan aku setiap hari titik. Dia bukan untuk mata je, untuk resedung, ya, untuk luka-luka, tuan titik ya. Boleh ambil dekat luar seorang satu, tuan-tuan, ya. Di antara minyak yang dibenci oleh jin adalah minyak kasuri kijang. Air yang dibenci oleh jin adalah air Zam-Zam.
Dekat luar tu kami ada bawa barang-barang ke perguruan madrasah, tuan-tuan membeli sambil menderma, dan tuan-tuan boleh ambil benda ni, boleh ambil seorang satu, tapi dah ambil bayar, itu je ya. Jangan ambil belah tuan-tuan. Kami ni cari dana sekolah. Kalau kami ni ada anak yatim, ada ibu tunggal. Tuan-tuan nak cari ibu tunggal, boleh jumpa dengan aku, boleh roger. Ibu tunggal ada 8 orang, umur 72 tuan-tuan ya. Ada ibu tunggal sekolah kami. Orang gila ada 8 orang sekolah kami. Aku orang gila, aku basuh berak orang gila tuan-tuan ya. Gigi dah aku gosokkan. Tanya anak aku ya. Orang gila di sekolah kami. Sebab tu aku ceramah ni, memang ceramah aku ni mana-mana memang macam ni. Dia nampak macam tegas, nampak macam garang, padahal bukan garang pun tuan-tuan. Memang macam ni. Tujuannya apa? Agar orang dengar ni tak tidur tuan-tuan ya. Agar tak tidur, dia tumpu menuntut ilmu. Dan nak minta maaf seandainya terkasar bahasa, Al-Quran ada tersilap, hadis ada silap, yang hukum dan hakam ada tersilap. Nak minta maaf banyak-banyak. Tuan-tuan tolonglah perbetulkan. Mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah, dalam keampunan Allah. Tuan-tuan nak panjang umur, senang je. Jangan lupa buat 2 benda. Pertama, perbanyak berdoa. Ud'u ni astajib lakum. Tuan-tuan nak diangkat penyakit, nak dihindarkan, termasuklah nak dihindar penyakit Covid sekalipun, rajin sedekah. Itu ya. Rajin sedekah. Tuan-tuan datang masjid, datang sembahyang subuh, bawa RM2, paling kurang RM2, masuk dalam tabung masjid. Kalau satu waktu RM2, kalau 5 waktu tuan-tuan datang, satu hari dah RM10. Kalau satu hari, kalau sebulan dah 300. Banyak tabung masjid, bolehlah masuk aircon, boleh pasang aircon. Tuan-tuan boleh panggil ceramah, ustaz-ustaz penceramah, boleh buat jamuan untuk orang datang masjid. Inilah kelebihan orang sedekah tuan-tuan ya. Perbanyaklah sedekah. Mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kita ada buat tabung madrasah, tuan-tuan infaklah untuk tabung madrasah, untuk anak murid kami, untuk sekolah kami. Boleh kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.